Selamat sejahtera dan salam ingatan buat semua murid yang dikasihi. Pada hari ini kita akan mempelajari cara untuk mengaplikasikan teknik kemahiran berfikir untuk Bahasa Melayu SPM bagi penulisan karangan dan juga untuk soalan pendapat Bahasa Melayu Kertas 2. Jadi teknik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah teknik CAF, iaitu Consider All Factors ataupun dalam bahasa Melayunya kenal pasti semua faktor. Bilakah teknik kemahiran berfikir CAF ini perlu digunakan? Kita boleh menggunakan teknik ini untuk merangka isi-isi dan idea karangan, seterusnya menulis karangan. Kita boleh gunakan teknik ini untuk menjawab soalan pendapat petikan umum, petikan sastra dan juga soalan kemahiran berfikir untuk novel. Jadi, apakah teknik CAF ataupun Consider All Factors? Teknik ini membantu murid-murid untuk fikirkan semua faktor atau perkara penting berkaitan dengan isu atau soalan yang ditanya. Kita boleh menggunakan teknik ini untuk aspek faktor punca atau sebab, seterusnya aspek usaha ataupun cara, seterusnya untuk kesan, akibat atau impak sesuatu peristiwa, seterusnya untuk tugas ataupun tanggungjawab sesuatu pihak dan masalah, cabaran, halangan ataupun kekangan. Jadi kita akan juruskan pemikiran kita untuk fikirkan semua faktor penting iaitu consider all factors. Jadi, untuk memudahkan kita menggunakan teknik CAF, cikgu dah pendekkan aspek penting membentuk satu akronim iaitu POLISOSEC. Jadi, apakah maksud POLISOSEC? Poli merujuk kepada politik, SOS merujuk kepada sosial dan IK merujuk kepada ekonomi. Jadi, kita akan lihat aspek politik terlebih dahulu. Apabila kita membicarakan tentang politik, ini bermaksud kerajaan ataupun pemerintah sesebuah negara. Jadi, apakah aspek-aspek yang berkaitan dengan politik ataupun kerajaan? Pertama, melaksanakan kempen secara bersepadu dan berkesan. Kedua, menyiarkan rancangan dan dokumentari yang sesuai di televisyen dan media sosial. Ketiga, menguatkuasakan undang-undang dengan lebih tegas. Keempat, meningkatkan kecekapan pegawai penguatkuasa. Seterusnya, menyediakan kemudahan infrastruktur untuk rakyat. Seterusnya, menyediakan modal dan kemahiran untuk program-program penting. Ketujuh, memerangi gejala rasuah. Dan seterusnya, kerajaan menjalin kerjasama dengan negara lain di peringkat global atau antarabangsa. Jadi pelajar, apabila telah ada idea-idea penting sebegini, pelajar akan lebih mudah memfokuskan pemikiran pelajar untuk merangka isi jawapan. Seterusnya, bagi aspek sosial iaitu aspek yang berkaitan dengan masyarakat, elemen yang terlibat termasuklah keluarga, jiran tetangga, kawan-kawan, aspek pendidikan dan aspek teknologi maklumat dan komunikasi. Apabila kita membincangkan keluarga, termasuklah ibu bapa, adik-beradik, abang, kakak, datuk dan nenek. Jadi, sekiranya ada soalan karangan berkaitan dengan institusi keluarga, pelajar boleh masukkan idea-idea ini. Pertama, memberikan didikan agama dan moral sejak anak-anak kecil. Kedua, ibu bapa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak. Seterusnya, menunjukkan suri teladan yang positif. Selanjutnya, ibu bapa meluangkan masa berkualiti dengan anak-anak. Kelima, melengkapkan diri dengan ilmu keibubapaan. Seterusnya, keluarga menguruskan sumber kewangan dengan bijaksana. Seterusnya, memantau kegiatan anak-anak, kemudian nyatakan apa kesan positifnya. Seterusnya, ibu bapa memberikan sokongan, dorongan dan motivasi kepada anak-anak untuk, jadi pelajar boleh sambung dengan isu yang sesuai
berkaitan dengan soalan yang ditanya. Bagi aspek jiran tetangga pula, pertama, jiran-jiran mengeratkan semangat kejiranan menerusi rumah terbuka, seterusnya menyemarakkan budaya kunjung mengunjungi, seterusnya membudayakan program gotong royong, mengamalkan sikap bermuafakat, bersatu padu untuk menjayakan sesuatu program, seterusnya jiran mengamalkan sikap prihatin, proaktif dan mengambil berat dengan cara, yang ni pelajar perlu ulas cara apakah yang sesuai dengan soalan dan seterusnya jiran tetangga menjalinkan kerjasama dengan pertubuhan sukarelawan untuk memberikan sumbangan kepada pihak yang memerlukan. Jadi, pelajar nyatakan apakah sumbangan dengan jelas dan kepada siapakah sumbangan tersebut diberikan serta apakah kesan positifnya. Seterusnya pelajar, apabila kita membincangkan aspek sekolah ataupun institusi pendidikan, pelajar boleh masukkan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, kolej kemahiran dan institusi pengajian tinggi. Jadi, antara idea-idea yang boleh pelajar tulis, Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu PIBG memberikan sumbangan, kedua kaunselor memberikan khidmat kaunseling, seterusnya institusi pendidikan melaksanakan kempen kesedaran berkaitan dengan sesuatu isu yang penting, jadi pelajar nyatakan isu tersebut dengan jelas, seterusnya melaksanakan aktiviti co-kurikulum, berikan contoh yang jelas, seterusnya menguatkuasakan peraturan sekolah dengan lebih tegas, melaksanakan program akademik dengan berkesan, berikan contoh, seterusnya institusi pendidikan melaksanakan program motivasi dan kem pembinaan sahsiah untuk memantapkan jati diri murid-murid dan seterusnya berikan kesan positifnya. Untuk membincangkan aspek positif ekonomi, pelajar boleh gunakan idea-idea ini. Pertama, taraf hidup rakyat meningkat. Kedua, peluang pekerjaan bertambah dan pengangguran berkurangan. Seterusnya, pendapatan keluarga meningkat. Kemiskinan berjaya diatasi. Infrastruktur yang moden dan mencukupi dapat dibina oleh kerajaan. Ekspor negara meningkat. Seterusnya, harga barang keperluan dapat dikawal dan kemajuan revolusi industri berjaya direalisasikan. Jadi, idea-idea ini boleh digunakan dalam karangan ataupun soalan pendapat yang memerlukan murid berfikir berkaitan aspek ekonomi. Sekiranya ditanya tentang kesan negatif, pelajar boleh tulis idea-idea ini. Pertama, taraf hidup rakyat merosot. Seterusnya, peluang pekerjaan berkurangan, masalah kemiskinan meningkat, infrastruktur tidak dapat dibina kerana masalah kewangan. Seterusnya, pelabur tidak berminat untuk datang melabur di negara ini. Selanjutnya, harga barangan tidak terkawal dan berlaku pengaliran mata wang keluar negara. Jadi, pelajar, apabila telah ada idea-idea penting sebegini, pelajar akan mudah menjanakan idea-idea lain untuk menulis karangan ataupun menjawab soalan pendapat dengan cemerlang. Bagi aspek teknologi maklumat dan komunikasi pula, pelajar boleh memberikan contoh aplikasi-aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat seperti Facebook, Twitter, Instagram, Telegram dan berita di portal berita dalam talian. Jadi, idea-ideanya, pertama, dasar kerajaan dan kempen kerajaan dapat disebarluaskan menerusi Telegram dan Twitter. Seterusnya, rakyat dapat mengetahui isu semasa di Malaysia dan di luar negara. Seterusnya, perniagaan dalam talian bertambah maju menerusi e-dagang. Selanjutnya, pembelajaran dalam talian dapat dilaksanakan menerusi YouTube dan Google Classroom. Selanjutnya, pihak berkuasa seperti pihak polis dapat meningkatkan tahap keselamatan negara menerusi penggunaan drone dan hubungan kekeluargaan bertambah erat apabila berkomunikasi menerusi aplikasi teknologi maklumat
dan komunikasi. Jadi berikan contoh-contoh yang sesuai. Jadi, bagi menjanakan lagi pemahaman murid terhadap aspek kemahiran berfikir ini, kita lihat dahulu soalan berkaitan tema 6, Sains, Teknologi dan Inovasi. Tugasan yang pertama, pelajar perlu menjawab soalan ini. Pada era teknologi digital ini, penggunaan telefon pintar telah menjadi budaya baharu dalam kehidupan generasi muda. Pada pendapat anda, bagaimanakah murid-murid sekolah dapat menggunakan telefon pintar ke arah kebaikan? 6 markah. Jadi, cikgu nak pelajar fikirkan sekurang-kurangnya 4 jawapan dan pelajar juruskan dan fokus pemikiran pelajar untuk menjawab soalan ini dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Kita lihat rajah grafik dan gambar-gambar yang ada di sini untuk menjanakan idea pelajar dan pelajar boleh juga rujuk idea-idea yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Sekian sahaja sesi pembelajaran kemahiran berfikir untuk hari ini. Diharapkan semua pelajar teruskan usaha tanpa putus asa. Kita hayati bersama-sama kata-kata mutiara daripada Bill Gates, pengasas Microsoft Corporation. Patience is a key element of success. Be patient. Kesabaran ialah tonggak utama kejayaan. Bersabarlah dalam menuntut ilmu. Sometimes you have to go through the worst to get the best. Kadangkala kita perlu melalui kegagalan demi kegagalan dan cabaran demi dugaan untuk meraih kejayaan yang terbaik. Terima kasih buat semua murid yang mengikuti sesi pembelajaran pada hari ini. Teruskanlah perjuangan kalian menuju puncak kejayaan. Bersua lagi kita dalam sesi kedua kemahiran berfikir nanti. Sekian, selamat menjawab tugasan. Salam kejayaan, salam perjuangan, salam ingatan daripada cikgu di sini. Sekian, terima kasih.